Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Wishahul Afrah wa Isbahil Falah. Kalau kita jawi muka surat 16 baris 6 daripada atas. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Muhammad bin Ismail Al-Fatani rahimahullah subhanahu wa ta'ala, bermula sunatnya amat banyak. Setengah daripadanya menghadapkan kiblat dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sambung perbahasan berkaitan perkara-perkara sunat yang perlu dilakukan ketika mandi wajib. Perkara-perkara sunat ketika mandi, bukannya mandi sunat. Dia lain ya. Dua benda yang berbeza. Mandi sunat maksudnya mandi-mandi yang kita sunat buat. Tu maksud mandi sunat. Kalau sunat mandi ialah benda-benda sunat yang sunat buat dalam mandi. Gitu. Maka dia pun kata bermula sunatnya sunat mandi amat banyak. Banyak sampai kena kata amat. Tu. Amat ni dia melampau lah. Sangat-sangat banyak. Kalau nak cerita satu-satu. Lepas tu bila kata banyak sangat, dia pun kata setengah daripada amat banyak. Setengah daripadanya daripada sunat mandi tu. Dia pun kata setengah lah. Setengah makna sebahagian. Makna sebahagian daripada sunat-sunat mandi, dia tak kabur semua lah. Dia kabur sebahagian saja. Kalau kabur semua kan satu kitab penuh dengan sunat mandi saja. Jadi dia ringkaskan sahaja. Iaitu pertama menghadapkan kiblat. Jadi kita mandi sunat tadi mandi tadi dalam keadaan menghadap kiblat. Contoh kalau tandas tu dia punya paip tu ke sana, jadi kita punya muka dan badan sini ya. Jadi kalau paip kat sana, bukan kat sini. Kalau kat sini senanglah. Kalau paip kat sini memang kita hadap paip tu dah hadap kiblat dah. Tapi kalau paip belah sana, paip mandi belah sana, jadi kita hadapkan wajah dan badan tu di belah sini. Mana membelakangi paip tu lah. Paip mandi tu. Tu. Jadi hadap kiblat ni maksud dia muka dan seluruh tubuh bahagian depan ni hadap kiblat. Tu maksud dia. Dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim disertakan dengan awal niatnya, awal niat mandi. Kemudian disebutkan lafaz niat, noktah. Seterusnya bila dah hadap kiblat tu kita pun nak mandilah. Mandi bila air sampai saja di awal juzuk badan kita, awal bahagian badan kita, kita pun sunat baca Bismillahirrahmanirrahim.
lepas baca bismillah, sunat pula berlafaz niat. Nawaitul ghusla ataupun nawaitu raf'al hadathil akbar lillahi ta'ala. Kalau sunat pula, nawaitu sunnatal ghusli lillahi ta'ala. Tu kalau bahasa Arab, bahasa Melayu pun boleh. Sahaja aku mengangkat hadas kerana Allah Ta'ala. Tu kalau mandi wajib. Sahaja aku bersuci daripada hadas, sahaja aku bersuci daripada haid, sahaja aku bersuci daripada nifas, sahaja aku apa-apalah. Kalau sunat, sahaja aku mandi sunat kerana Allah Ta'ala. Lepas bismillah, sunat berlafaz niat. Tapi niat dalam hati kena ada juga. Berlafaz tu sunat je. Kemudian dia kata, dan membasuh dua tapak tangan. Macam wuduk lah sebiji. Jadi waktu nak mandi tu, kita pun basuh tangan dulu. Macam nak ambil wuduk. Sebelum basuh muka, kita basuh tangan, kita kumur, kita istinsyak, masuk air dalam hidung, barulah masuk muka. Dan dihilangkan yang luat-luat pada tubuhnya, tubuh seorang. Luat ni daki-daki yang bukan najis lah. Kalau dia tu najis, kita sudah bahas minggu lepas. Kalau najis itu kita sudah bahas minggu lepas. Kalau najis itu najis aini, masih lagi ada jisim dia, masih lagi ada zat najis itu, maka khilaf ulama kena basuh dulu baru mandi ataupun basuh sekali mandi. Tu khilaf. Pandangan mu'tamad Imam Nawawi, boleh mandi sekali terbasuhlah najis tu. Tapi kalau najis tu najis hukmi, maksudnya ain najis tak ada dah, bau tak ada, rasa tak ada, jisim dia pun tak ada, tak pernah basuh lagi, dia panggil najis aini, najis hukmi. Maka hak tu tidak ada khilaf, boleh basuh dengan sebab mandi, lalu air, selesai masalah. Dan mengambil wuduk dahulu daripada mandi, sunat. Mengambil wuduk ni, kalau sebelum mandi ni, kalau kita batal air semayang, maka kita niat macam mengangkat hadas kecil lah. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Ni kalau kita sebelum mandi tu dah ada hadas kecil, maka sunatnya, maka bila kita nak berwuduk, kita niat begitulah. Tapi kalau kita tak batal wuduk lagi, hanya wajib mandi, maka kita ambil wuduk, hanya niat sunat saja. Sahaja aku mengambil wuduk, selesai. Tak payah niat sahaja aku mengangkat hadas kecil, bukan, tak payah. Sebab kita tidak berhadas kecil, hanya berhadas besar. Contohnya seorang itu keluar air mani dalam keadaan berdiri, tak tidur pun, berdiri. Dia berdiri, keluar air mani tanpa dia sentuh kemaluan, maka dia wajib mandi, tapi wuduk tak batal. Kerana apa? Kerana syarat-syarat ataupun benda-benda yang batalkan air semayang, antaranya keluar sesuatu di kubul dan dubur kecuali air mani. Maka sekarang ni dia wajib mandi. Bila wajib mandi, dia pun nak buat sunat wuduk. Maka adakah dia perlu niat wajib angkat hadas kecil ataupun tidak? Tak payah. Cukup sekadar kata sahaja aku ambil sunat wuduk kerana Allah Ta'ala, habis. Wuduk kerana mandi ke apa-apa lah. Tapi kalau dia niat juga sahaja aku mengangkat hadas kecil, khilaf ulama sah ke tak wuduk tu. Pandangan pertama kata tidak sah kerana dia tidak ada hadas. Pandangan kedua kata sah juga. Khilaf. Dan niat dengan wuduk tadi sunat mandi junub. Niat sunat mandi junub ni bila tak berhadas kecil. Kalau ada hadas kecil, dia tak niatlah sunat mandi junub wuduk tu, dia berniat sahaja aku angkat hadas kecil. Begitulah. Jadi kalau dia tidak berhadas kecil, hanya berhadas besar saja, tiba-tiba nak buat sunat wuduk, maka dia niatnya sahaja aku ambil wuduk kerana sunat mandi junub kerana Allah Ta'ala. Selesai. Cakap asal Melayu ya. Hati tu, dalam hati tu niat begitu. Contoh dalam bahasa Arab seperti dikata seorang nawaitul wudu'a li sunnatil ghusli. Tu contohnya. Artinya sahaja aku mengambil wuduk bagi sunat mandi junub ini. Hak niat begitu tu jika suci janabah seorang tadi daripada hadas yang kecil. Mana dia tidak ada hadas kecil, dia nak mandi ni dalam keadaan hanya ada hadas besar sahaja.
Hadas kecil tak ada lagi. Dia tak pernah kencing, dia tak pernah berak, tak pernah ketuk lagi, tak pernah tidur. Hanya keluar air mani ketika tidur, ketika berdiri. Dia tak setubuh dan sebagainya. Tak ada lah benda-benda yang membatalkan semayang, air semayang. Tapi dia wajib mandi sebab keluar air mani. Maka sekali dia nak berwuduk, hanya niat sahaja aku ambil wuduk kerana sunat mandi junub. Kerana sunat mandi junub. Betul lah. Bagi sunat mandi junub. Yang ni bagi perkara-perkara sunat dalam mandi junub. Gitu. Itu kalau dia suci. Dan jika tiada, yakni kalau tidak suci daripada hadas kecil, maka hendaklah diniat dengan dia, dengan wuduk tadi, akan hadas yang kecil. Kalau ada, maknanya kalau sebelum daripada dia mandi janabah tu, dia ada kecing dah, berak dah, tuk dah, maka hilanglah hadas kecil. Maka berhadas kecil lah dia, tak suci lah dia tu. Maka dia pun niat nawaitu raf'al hadathil asghar, ataupun nawaitu raf'al hadath, sahaja aku mengangkat hadas waktu wuduk tu. Lepas tu sehari mandi, niat lagi nawaitu raf'al hadathil akbar, sahaja aku niat mandi junub, ataupun mandi ataupun mengangkat hadas besar. Itulah. Dan menggosok-gosok, ni sunat seterusnya. Dan menggosok-gosokkan dengan tangannya tangan seorang atas barang yang sampai kepadanya, kepada barang daripada jasad, ni daripada badan lah. Jadi sunat gosok, dia panggil bahasa Arab ad-dalku. Dalam wuduk pun sunat untuk gosok. Basuh muka, gosok. Basuh tangan, gosok. Basuh kaki, gosok. Kalau sapu, memang sapu lah, kita seret gitu ya. Sunat gosok. Kalau dalam mazhab Maliki, wajib gosok ketika wuduk tu, wajib. Dia fardu, kita sunat. Tu jadi kalau kita sampai belakang badan, gosok sampai belakang badan. Cara mana yang kita boleh sampai kat badan kita, gosok situ. Maka tu sunat. Bukan wajib. Dan mualat. Sunat seterusnya, mualat. Mualat ni berturut-turut. Berturut-turut daripada hujung rambut sampai hujung kaki kena air. Tak sampai kering lagi, dah basah dah dengan anggota lain. Tu maksud mualat. Contoh kita basuh muka saja, jirus muka saja, badan tak kena. Kita pun biar lama sampai kering dah, lepas tu basuh badan pula. Tu tak mualat. Tu tidak berturut-turut. Yang berturut-turutnya ialah kita basuh satu anggota, tak dan kering lagi anggota tu, kita basuh anggota lain. Tu mualat. Jadi mualat dalam wuduk sunat, mualat dalam mandi pun sunat. Dan telah terdahulu makna mualat pada wuduk di sana, hak dulu tu lah, iaitu berturut-turut. Mendahulukan pihak. Seterusnya, dia tak ada koma tu, kita jawi tak ada koma, dia main perang gitu ya, kita kena koma ke sendiri. Mendahulu tu ayat baru dah tu. Sunat seterusnya mendahulukan pihak yang kanan atas pihak yang kiri. Noktah. Jadi kita nak basuh badan tu, basuh belah kanan dulu baru kiri. Tu ya. Kanan pula ada depan ada belakang, kiri pun ada depan ada belakang. Biasanya sekali lah kita ni. Kanan dulu baru kiri. Macam tu juga wuduk, kanan dulu baru kiri. Apa-apa benda mulia, Nabi SAW akan mula dengan kanan baru kiri. Tu. Dan tinggal lagi beberapa mandi junub. Bukan mandi junub, tinggal lagi beberapa sunat mandi junub. Begitu. Mandi junub tak ada banyak, satu ya. Mandi junub satu, sunat dia banyak. Kena tambah situ. Dan tinggal lagi beberapa sunat mandi junub. Gitu. Disebutkan beberapa sunat mandi junub tu di dalam kitab yang panjang-panjang. Kena pergi kitab besar lah kalau nak tahu lebih lagi. Ni hanya sebahagian saja. Mana ilmu kita takat ni je lah. Bab sunat wuduk kalau mengaji Wisyahul Afrah. Boleh jadi kalau kita mengaji kitab Sabil Al-Muhtadin ke, Bughiyatul Tullaq ke, panjang lagi lah sebab kitab tebal. Habis. Kemudian kita sekarang masuk dalam bab baru, mandi sunat pula. Tadi sunat dalam mandi, ini mandi sunat. Faslun, ini satu fasal. Bermula mandi yang sunat itu amat banyak.
yakni sebahagian daripada mandi sunat itu mandi Jumaat. Mandi Jumaat bagi orang yang berkehendak hadirkan Jumaat, noktah. Sebab apa dia kata begini? Sebab akan timbul soalan, kalau perempuan nak pergi sembahyang Jumaat, kalau perempuan tak pergi sembahyang Jumaat, sunat tak mandi Jumaat? Tak sunat lah, sebab dia tak mau pergi Jumaat. Kalau dia nak pergi Jumaat, maka barulah sunat mandi. Kalau dia nak pergi sembahyang Jumaat, dia tak wajib sembahyang Jumaat, dia nak pergi juga sembahyang Jumaat. Bila dia sembahyang Jumaat, adakah perlu qada semula zuhur? Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, tak perlu, sebab sudah sah sembahyang dia. Sah dah sembahyang dia, selesai dah, nak ulang balik buat apa? Baik tak payah sembahyang Jumaat gitu. Jadi kalau perempuan yang nak hadir sembahyang Jumaat, maka sunat mandi Jumaat. Cuma negara kita ni mungkin tak ada lah orang perempuan sembahyang Jumaat. Kalau kat Indonesia ada. Indonesia ada lah makcik-makcik tua 10 orang, 20 orang tu mari belakang sembahyang Jumaat bersama dengan tu imam. Maka bila kata mandi sunat Jumaat tu sunat, bila mula mandi sunat Jumaat tu, maka awal ni esok ni kita nak beramal, maka awal masuk waktunya mandi Jumaat tu daripada fajar shadiq, iaitu subuh. Jadi kalau lepas masuk waktu subuh bukan sebelum subuh. Kalau kita mandi sebelum subuh untuk sembahyang subuh berjemaah di masjid, dikira tak mandi Jumaat lagi. Dia kena masuk waktu subuh dulu. Andai kata dah masuk waktu subuh, kita pun mandi dengan niat sunat Jumaat. Dapat dah pahala. Cuma tak afdal. Yang afdalnya dekat-dekat nak pergi sembahyang Jumaat. Tu yang afdal. Dekat-dekat nak pergi sembahyang Jumaat, baru afdal pergi sembahyang, pergi mandi. Tu. Kemudian kata dia berkekalan berkekalan ia sunat waktu tadi hingga putus asa ia seorang daripada perbuat Jumaat. Noktah. Okey, bila habis mandi Jumaat? Habis mandi Jumaat ni ialah bila mana dia cari masjid, cari surau yang buat Jumaat, semua dah buat belaka dah Jumaat. Dia pergi masjid Padang Kemunting, habis dah Jumaat. Pergi straight lagi pergi masjid Batu Rakit, habis dah sembahyang Jumaat. Pergi pula masjid Al-Kautsar, habis juga sembahyang Jumaat. Tak ada dah orang yang sembahyang Jumaat lagi. Waktu tu habis dah waktu mandi sunat Jumaat habis. Tapi kalau masih ada lagi harapan untuk sembahyang Jumaat, maka waktu tu masih ada waktu untuk mandi sunat Jumaat. Contohnya masjid Padang Kemunting, dia ni tu imam dia, tu khatib dia baca rukun saja. Baca rukun saja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Allah Ta'ala apa nama? Lupa lah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala qul huwallahu ahad. Habis ya satu khutbah. Dia duduk antara dua khutbah. Lepas tu berdiri semula khutbah kedua, dia ulang balik ayat tadi. Lepas tu tambah doa pada orang Islam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Amin. Aqimus salah. Pada masjid Padang Kemunting buat gitu. Confirm viral. Khutbah terpendek dalam sejarah Malaysia. Sah lah. Lepas tu dia orang Padang Kemunting, dia ni baru balik kerja contohnya, dia nak pergi sembahyang habis tau. Allah. Dia pun pergi masjid Batu Rakit. Masjid Batu Rakit dapat tok khatib yang khutbah panjang sampai pukul 3 contohlah. Mana ada harapan untuk sembahyang lagi, maka dia masih ada waktu untuk sunat untuk mandi sunat Jumaat. Sebab tok khatib dah bilang lah, kata saya akan berkhutbah sampai pukul 3 contohlah. Maka dia pun faham, kata ada lagi masa sampai pukul 3 untuk dia mandi sunat Jumaat.
Dia pun pergi Masjid Batu Rakit, dia mandi situ lah. Boleh lah. Walaupun semayang di Masjid Padang Kemunting habis dah. Tu tu maksud putus asa daripada perbuat Jumaat. Habis dah. Dah habis dah cari masjid, semua dah selesai semayang, tinggal Masjid Batu Rakit je. Maka masih ada peluang untuk mandi sunat Jumaat. Dan yang afdalnya mandi sunat Jumaat tatkala hampir hendak pergi. Noktah. Tatkala hampir hendak pergi Jumaat. Contoh Jumaat pukul 12.50 lah ni. Maka dia pun 12.45 baru nak pergi. 12.45. Sebelum 12.45 tu dia mandi. Tu sunat. Tu afdal. Sawaban. Banyak pahala. Kalau mandi selepas subuh tu, pahala ada. Sikit lagi lah. Kalau dekat-dekat pergi main Jumaat tu baru mandi, itu pahala lagi banyak. Dia panggil tak dengar. Mandi sunat Jumaat 2 kali, wallahu a'lam. Tak kita. Tak tahu kita. Bagus ke soalan, sebab saya terfikir kat tadi. Minta-minta tak ada orang tanya. Ada orang tanya juga. Tu boleh kita cari nantilah. Kita pun tak tahu kat tu. Adakah dikira beberapa kali mandi pada waktu itu dikira mandi Jumaat ataupun sekali saja? Tu kita cari link lah nanti. Macam akikah lah. Akikah kalau anak lelaki itu sunatnya 2 kambing. Tiba-tiba minggu ni dia buat sekambing, minggu depan sekambing. Lagu mana? Tu ada jawapan lah. Itu Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani sebut dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Dia kata tak memadai. Dia hanya kira hak kali pertama saja. Sebab Nabi SAW buat sekaligus, tak pernah buat asing-asing. Tu Jadi kalau asing tu makna hak pertama tu sah sebagai akikah, hak kedua tu sebelih biasa lah. Tak kira akikah lah walaupun ni akikah pun. Dia buat sekaligus lah. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Mana tadi? Habis dah sunat Jumaat. Dan mandi 2 hari raya fitrah dan adha. Adha tu bukan duha. Duha habis cerita mayang duha ke mana pula dah main Jumaat semayang duha tu ada mandi sedap gitu. Mandi sebelum subuh satu, mandi duha satu. Tu. Jadi mandi sunat hari raya senang ceritanya. Ni bila tu? Nanti bulan 4 kita raya. Situlah amalan dia. Nak raya orang ni ujung tahun dah. Nak raya puasa jugalah. Nak raya sekarang puasa tak ingat. Maklah dah kalau teraya mesti ada puasa. Aduh. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, sama ada berkehendak hadir. Hak ni sama ada berkehendak hadir atau tiada. Maknanya perempuan pun sunat mandi. Walaupun tak mau pergi Jumaat, walaupun tak mau pergi sembahyang raya. Sebab apa? Sebab tu hari yang betul-betul special, tertentu, khas untuk raya sekalian orang Islam, muslimin dan muslimat. Maka kalau perempuan tak mau pergi sembahyang, hatta lelaki tak mau pergi sembahyang kali pun sunat mandi hari raya. Macam mandi junub lah juga, basuh kanan kiri sebelum dia ambil wudu dan sebagainya. Kemudian dia kata dan masuk waktunya waktu mandi sunat raya dengan setengah malam. Setengah malam ni mana? 1/2 malam terakhir. Dia tak tulis situ 1/2 malam terakhir. Maksudnya malam tu kita contoh mula start maghrib malam. Contoh kita kata maghrib ke 7, subuh ke 6. Berapa jam tu? Lebih kurang 11 jam. 11 jam bagi 2. Jadi berapa? 5 jam setengah. 5 jam setengah yang terakhir. Hak tu mula start dia. Kalau contoh pukul 7 start malam, 8, 9, 10, 11, 12. 12 setengah. 12 setengah boleh mandi sunat raya dah. Tu kalau kita bagi contoh 7 tu maghrib lah. 7 tu maghrib, subuh tu pukul 6. Nanti kira sendirilah bagi 2.
Lepas tu sekarang ni, sebab apa ulama mensunatkan start mula hari raya punya mandi sunat ni pada separuh malam terakhir? Sebabnya para ulama sebut boleh jadi orang-orang yang pedalaman nak keluar rumah jauh, maka dia pun bertolak awal. Bila bertolak awal, maka kena bertolak sebelum subuh lah. Bila bertolak sebelum subuh, maknanya tak boleh lah kalau dia kata kena mandi selepas subuh, jenuh dia. Dia nak bertolak pada rumah sebelum subuh lagi kena turun dah. Ni kalau orang yang pedalaman lah, yang jalan kaki sekarang mungkin tak ada kot. Makan semua ada motor belakang dah. Dulu jalan kaki. Sehingga ada perbahasan ulama, wajib ke tak sembahyang Jumaat kalau bertepatan hari raya tu sembahyang Jumaat. Jadi start mula mandinya ialah separuh malam terakhir. Selesai. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan keluar waktunya waktu mandi sunat raya. Dan keluar waktunya waktu mandi sunat raya dengan jatuh matahari. Dengan jatuh matahari maksud terbenam matahari lah. Maksud dia terbenam matahari. Terbenam matahari, astagfirullah. Terjatuh matahari ni maksud tergelincir matahari. Zuhur. Dia jatuh dengan terbenam lain. Jatuh ni tergelincir lah, gerak sikit masuk zuhur. Zuhur tu habis. Sebab waktu untuk sembahyang raya sampai zuhur ya. Kalau orang tu tak buat lagi lah. Sembahyang raya tak boleh buat 2 kali. Tu memang pasti lah. Kalau dah sembahyang tu tak boleh dah sembahyang. Habis dah lah. Sama macam sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah kita sembahyang dah, Allahu Akbar. Sembahyang jenazah kita nak sembahyang kali kedua, dia tak jadi dah sembahyang jenazah, dia jadi sembahyang sunat mutlak. Dia jadi sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak tu macam seolah-olah 2 rakaat tu dah, Allahu Akbar, selesai. Usolli tu yang niat dia. Kalau sembahyang sunat mutlak tu yang niat dia, usolli selesai, Allahu Akbar. Dia tidak ada qaid dengan masa apa-apa. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan afdhalnya dan afdhalnya semayang sunat raya, semayang sunat dah, mandi sunat raya tu kemudian yakni selepas daripada fajar. Noktah. Selepas daripada subuh. Timbul kemusykilan. Kita dalam bab sembahyang raya sunat untuk mari awal masjid. Mari awal masjid. Lepas tu sekarang ni dalam masa yang sama dia kata afdhalnya, sebelum tu antara benda yang sunat waktu pagi raya apa dia? Mari datang awal ke masjid, makan sebelum datang hari raya Aidil Fitri saja. Kalau Aidil Adha selepas mayang sunat makan tu. Kalau hari Aidil Fitri sebelum mayang sunat makan. Lepas tu apa lagi? Macam-macam lah. Sekarang ni ulama dalam Syekh Ali Syuburan Malisi, dalam kitab Hasyiah Ali Syuburan Malisi, dia sebut kalau seseorang sembahyang subuh di Masjid Surah, sembahyang subuh lah, lepas tu dia qasad nak mari sembahyang subuh tu, nak tetap lah sampai sembahyang raya, dengan maksud dia nak mari awal di masjid. Dapatlah fadilat tu. Tapi sekarang ni dia nak balik rumah sebab dia nak tukar pakaian baru, nak mandi, nak makan makanan dan sebagainya, ada hajat-hajat lain. Jadi dia kalau balik, adakah luput? Adakah luput fadilat mari awal ke masjid? Sebab kali dia mari semula. Dia mari semula, confirm lambat lah. Maka kata Syekh Ali Syuburan Malisi, lepas mayang subuh tu, dia qasad keluar kerana hajat. Dia kena qasad keluar tu kerana ada hajat, nak buat benda lain, nak buat benda sunat yang lain, maka dapat juga fadilat datang awal ke masjid. Sebab kita keluar bukan saya saja, ada benda lain. Tapi kena niat lah. Tak niat tak dapat lah tu. Tak niat tak dapat lah. Mari pukul 8 rambat lah tu. Kecuali kalau dia tu memang bawa makanan dah, bawa tuala dah, mandi ke masjid, makan ke masjid, tu tak ada masalah lah tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala,
Dan mandi bagi sembahyang minta hujan. Dia panggil apa? Istisqa. Mana sebelum sembahyang minta hujan tu sunat mandi. Gitu. Jarang juga berlaku ni. Sebab kita hujan sokmo. Kecuali ada tahun hari tu bila? Tahun 2013 rasanya. Atau kurang hujan sampai sembahyang istisqa. Ni biasa sembahyang istisqa ni banyak kat negara Arab lah yang kering kontang tu. Jadi apa tu ada banyak lah sembahyang istisqa di Yaman ke apa ke. Maka masuk waktunya waktu mandi sembahyang minta hujan tu bagi yang berkehendak sembahyang seorang diri dengan berkehendak sembahyang. Maka masuk waktunya bagi yang berkehendak sembahyang seorang diri. Okey. Dengan yang ni masuk waktu dengan berkehendak sembahyang. Okey. Sekarang ni nak sembahyang bila? Nak sembahyang pukul 10. Sebelum pukul 10 tu sunat mandi. Gitu. Nak sembahyang pukul 9. Kawan ni nak sembahyang pukul 9. Kawan ni nak sembahyang pukul 10. Kawan ni nak sembahyang pukul 11. Betul. Maka orang yang pertama sunat mandi sebelum pukul 9 tu. Orang yang kedua sunat mandi sebelum pukul 10. Orang yang ketiga sunat mandi sebelum pukul 11. Gitu lah. Dia sunat mandi ketika nak sembahyang. Gitu. Dan bagi yang berkehendak berjemaah dengan berhimpun manusia bagi sembahyang. Ni kalau sembahyang sendiri ya tadi tu. Okey, ni yang kedua pula. Dan bagi yang berkehendak berjemaah dengan berhimpun manusia bagi sembahyang. Ni kalau berjemaah. Okey, kalau nak berjemaah, contoh nak sembahyang jemaah pukul 10. Maka sebelum pukul 10 tu mandi lah. Sama ya, lebih kurang. Kalau tadi sembahyang sendiri, lepas tu ni sembahyang jemaah, sama je. Bila start mula dia? Bila nak sembahyang jemaah. Situ mandi. Bila nak sembahyang sendiri, situ mandi. Tu nak kata lah. Nak kata tu ya. Habis. Dan keluar waktunya waktu mandi sembahyang minta hujan tu dengan keluar daripada sembahyang dengan beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalau contohnya dia tak mandi sebelum sembahyang, lepas salam baru nak mandi, tak jadi ya. Tapi sembahyang istisqa boleh berulang-ulang. Dia boleh. Sebab dia minta hujan. Dia tak macam raya tu. Raya ya. Sembahyang minta hujan sah buat berkali-kali. Mana ada peluang berkali-kali dah nak mandi ya. Sebelum sembahyang lah, asalkan sebelum sembahyang. Dan mandi bagi gerhana matahari dan bulan. Sama juga. Gerhana matahari dan bulan biasanya masjid buat sembahyang jemaah. Maka sebelum kita mandi, sebelum kita sembahyang tu sunat mandi. Maka masuk waktunya waktu sembahyang gerhana matahari bulan tu. Masuk waktunya mandi gerhana tu dengan permulaan berubah bulan atau matahari. Okey, kalau kita tengok gerhana, dia akan ada daripada awal sampai habis tu. Contoh kita kata gerhana bulan tu pukul 10. Start pukul 10, habis pukul 1 pagi contohlah. Maka start pukul 10 tu boleh dah mandi. Tu. Niat apa? Mandi. Saja aku niat mandi gerhana. Itulah. Apa lagi? Sahaja aku niat macam mandi raya, sahaja aku niat mandi raya. Habis sahaja aku niat mandi Jumaat. Tu ya. Cakap Melayu dah lah. Syarat buat apa? Sama ya. Jadi permulaan dia itu mula masuk waktu dia ialah dengan permulaan berubahnya. Start berubah bulan tu bila? Pukul 10. Pukul 10 sunat mandi. Lepas tu sembahyang pukul 10.10, 10 suku, 10.20 contohlah. Tu start mula untuk gerhana. Start mula mandi untuk gerhana. Dan keluar waktunya waktu sembahyang, waktu mandi gerhana dengan cuaca yang sempurna. Maksudnya selesai dah gerhana tu. Habis gerhana tu. Pukul 1 tu dah kira normal balik dah. Habis lah waktu. Jadi sembahyang gerhana pun waktu tu tak ada lah. Maka mandi sunat gerhana pun tak ada dah. Ada. Tu sempurna cuaca yang sempurna, mana dah stabil balik, dah normal dah. Dan mandi kerana memandikan tu, bukan memandikar. Bukan ra tu, nun. Sunat mandi bagi mana tadi? Dan mandi kerana memandikan mayit.
Memandikan mayat. Mana kita hak mandi mayat ni, pas mandi mayat mandi. Tu. Mandi sunat. Ni biasa orang yang mandikan mayat lah. Dan mandi kafir apabila masuk kufur, dia kufur kafir tadi. Sekarang ni orang kafir nak masuk Islam, dia pun ucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lepas tu sunat mandi kalau dia tak pernah berjunub. Contohnya dia tu masuk Islam selepas balik. Selepas balik tak jadi. Susah juga. Dia biasanya berjunub belaka ni. Okey, contoh. Contoh tak berjunub ini. Dia balik dengan umur. Dia balik dengan umur. Umur dia berapa? 15 tahun. Cukup. Cukup 15 tahun. Maka kalau dia tak pernah keluar air mani, tak pernah keluar haid, maka dia panggil balik dengan umur. Sampai umur 20 tak pernah keluar air mani, contohnya. Untuk lelaki lah. Tak pernah keluar air mani langsung. Tak pernah keluar haid langsung, contohlah. Lepas tu masuk Islam, sunat mandi. Dia tak wajib sebab dia tak pernah berjunub, tak pernah keluar air mani, tak pernah suci pada haid nifas, tak pernah berlaku. Dia sunat mandi. Tapi kalau sebelum tu, waktu kafir tu dah keluar air mani dah, pernah setubuh dah, keluar haid nifas, suci banyak kali dah, maka selepas masuk Islam wajib mandi. Wajib mandi. Sebab dia kira mengangkat hadas lah. Sebab nak semayang lagi. Nak semayang puasa apa semua tu, puasa tak apalah. Semayang tu, nak semayang, nak tawaf, mestilah kena suci daripada hadas besar dan kecil. Maka dia wajib mandi. Ataupun tiada haid. Ni kalau perempuan lah, dia masuk Islam, sebelumnya itu dia tak ada haid, tak pernah haid pun, dan tiada nifas, tak pernah nifas, dan tiada wiladah, tak pernah beranak, tak pernah ada nifas, tak pernah ada haid, dia pun balik dengan umur saja, tak pernah keluar air mani, maka sunat mandi. Dan jika ada ia seorang, tiba-tiba, maka wajib mandinya, ada jatuh tu kan. Dan jika ada ia seorang, yakni seorang itu berjunub dalam kufurnya, ataupun haid, ataupun nifas, ataupun beranak, maka wajib mandinya. Mandi seorang kafir kemudian daripada Islam, pada qaul yang asah. Makna ada khilaf. Ada apa? Ada khilaf. Jadi sekarang ni dia kata pada pandangan asah. Asah ni apa asah ni? Asah ni dia istilah sebenarnya. Kalau kita bahasa mudah kitanya, pandangan kuat, pandangan lemah. Pandangan lebih kuat, pandangan kuat. Gitu Asah ni pandangan lebih kuat, lawan dia pandangan kuat. Bila kita nampak perkataan asah, pertama dia masalah khilaf. Yang kedua, dia tu khilaf di kalangan para al-ashab asy-Syafi'iyah, para ulama asy-Syafi'i. Yang ketiga, dia tu kuat dalil dia, pegangan dia, sandarannya kuat. Dan yang keempat, asah ni terlebih kuat nisbah dalil dia. Tu asah tu. Dan asah biasanya, dan bukan biasanya, dan asah ni memang mu'tamad lah. Sebab tu dia kata ialah pandangan ni yang mu'tamadnya. Pandangan mu'tamad. Pandangan ni pandangan mu'tamad. Mu'tamad ni pandangan yang dipegang dalam mazhab. Yang di mu'tamad ni, siapa yang layak untuk memu'tamadkan satu pendapat? Ulama-ulama Syafi'iyah yang mu'tabar. Itu yang layak untuk memu'tamadkan satu pandangan. Kita tak layak lah. Kita rasa ni mu'tamad, kita tak ada itu. Tidak ada keahlian. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia pun kata lagi, dan kata qil. Kata qil ni mana sebahagian ulama, dia panggil istilah dia sighatut tamrid. Satu ungkapan yang menunjukkan lemah, ada benda masalah. Mana tak kuat lah pandangan ni. Apa dia kata? Gugur ia kafir tu apabila masuk Islam. Yakni gugur kewajipan mandi ketika dia masuk Islam. Sama ada pernah berjunub ataupun tiada. Sama ada pernah haid ataupun tiada, dan sebagainya. Tu kata pandangan kedua. Dan dia pun kata, maka qaul ini, qaul qil ni, qaul yang kedua ni dhaif. Qaul ni lemah sikit. Mana mu'tamad tadilah. Dan mandi orang yang siuman daripada gila.
putih dan hitam. Bila? Jika tiada berjunuk. Sama jugalah. Dia sedar-sedar daripada gila 2 hari. Pernah dah dalam tempoh 2 hari tu dia junub? Tak pernah. Sunat mandi. Kalau dalam tempoh bergila atau hitam tu dia pernah keluar mani, wajib mandilah. Itu ya. Ni kalau orang Islam lah ni. Dan jika ada ada gila tu berjunub, maka wajib mandinya. Wajib mandi. Ni kalau orang Islam lah. Orang Islam tak ada khilaf lah. Orang Islam memang wajib mandi lah. Orang Islam yang gila, lepas tu sedar. Orang Islam yang pitam, lepas tu sedar. Wajib mandi kalau pernah berjunub, kalau pernah keluar haid, keluar nifas dan sebagainya. Dan mandi tatkala berkehendak ihram haji ataupun umrah, atau keduanya haji umrah. Hak ni tak dapat diamalkan sekarang. Sebab sesak laju. Orang yang haji umrah tahulah. Haji saya tak tahulah, umrah saya tahu. Haji tak tahulah, kok tiba-tiba ada luar macam mana tu. Jadi orang yang nak ihram, mana sebelum dia ihram tu dia mandi gerang, pakai ihram, niat, selesai. Tu. Jadi sekarang ni tak dapat buat sebab sesak dah tempat mandi pun. Nak tunggu seorang-seorang habis Bah tu dia tunggu lama. Jadi bodoh pemandu tu ni. Apa lama tu? Lama mandi je. Allah, lama. Kecuali kalau buat ihram di malam hari. Kalau buat umrah di malam hari, tu boleh lah. Sebab dia akan pergi masjid tu pada waktu malam, lepas isyak. Ada tandas dia, boleh mandi lah. Tu biasanya tak banyak orang. Dia tengok jugalah miqat di mana. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.